Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk yang terakhir dalam bidang sirah, iaitu berkaitan dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tajuk yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan peristiwa Hajjatul Wada' iaitu haji selamat tinggal yang merupakan haji yang pertama dan juga haji yang terakhir yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Dan hari ini kita akan lihat peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mengucapkan kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman, "Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu akan melalui masjidku ataupun perkuburanku." Itu adalah antara kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Muaz sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW. Malah ada yang disebutkan di dalam dalam peristiwa Hajjatul Wada' yang mana Rasulullah sendiri memberitahu kan, "Ambillah daripada aku cara ibadah kamu, boleh jadi aku tidak akan mengerjakan haji lagi selepas tahun ini." Itu dikatakan beberapa tanda-tanda awal Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan dunia ini. Okey. Bagaimanakah detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad SAW? Jadi pada bulan Safar tahun 11 Hijrah, Nabi Muhammad ni telah melantik Usamah bin Zaid menjadi pemimpin kepada angkatan tentera bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Jadi setibanya Usamah dan angkatan tenteranya di Al-Jarf, mereka mendapat berita Nabi Muhammad ni ditimpa sakit, mula sakit. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun 11 Hijrah setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Jadi baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Itu adalah sakit yang menimpa Rasulullah sebelum Rasulullah SAW wafat. Ditimpa demam dan juga sakit kepala yang sangat teruk lah. Jadi sakit Rasulullah ni berterusan selama beberapa hari. Jadi bila Rasulullah ni semakin tenat, Rasulullah pun meminta izin daripada para isteri Rasulullah. Macam kita tahu Rasulullah ni mempunyai beberapa orang isteri. Jadi Rasulullah pun minta izin kepada para isteri Rasulullah untuk Rasulullah ni berada di rumah Aisyah je. Jadi baginda pun dipapah oleh Ali bin Abi Talib dan juga Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Dan pada ketika itu, para sahabat ni sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda pun tampil berucap di khalayak ramai dan menyampaikan bahawasanya baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda juga meminta para sahabat daripada golongan Muhajirin dan Ansar, para sahabat daripada golongan Muhajirin agar berbuat baik kepada golongan Ansar. Jadi walaupun baginda ni sakit, tetapi baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Apabila keadaan Rasulullah ni semakin lemah, semakin sakit, semakin tenat, baginda pun meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam, bagi menggantikan Rasulullah. Sebelum ni Rasulullah je lah yang jadi imam kan. Tetapi bila Rasulullah keadaannya sangat sakit, dalam keadaan yang tenat, Rasulullah pun meminta Abu Bakar untuk menggantikan baginda menjadi imam. Jadi pada 12 Rabiul Awal, kita kena ingatlah tarikh 12 Rabiul Awal ni merupakan tarikh kewafatan Rasulullah SAW. Ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda pun selak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Jadi bila Rasulullah buat macam tu, orang ramai yang sedang nak solat tu tersedar kan, oh Rasulullah ada hari ni kan. Mereka pun ingatkan Rasulullah ni dah sihat, sedangkan itu merupakan hari yang terakhir Rasulullah kan. Jadi baginda pun padahal pada waktu tu masih lagi dalam keadaan yang
Dan pada 12 Rabiul Awal tu keadaan Rasulullah pun bila tiba waktu duha, keadaan Rasulullah pun semakin tenat. Jadi Rasulullah pun memanggil Fatimah dan juga mengucapkan sesuatu kepada Fatimah dan dia menangis. Kemudian Rasulullah panggil lagi Fatimah. Kemudian bila Rasulullah panggil lagi sekali Fatimah tu, Fatimah pun tertawa. Jadi bila selepas kejadian tu, Aisyah iaitu isteri Rasulullah pun tanyalah pada Fatimah, kenapa mula-mula Rasulullah panggil tu dia menangis dan kenapa selepas tu dia ketawa. Jadi Fatimah pun ceritalah bahawasanya Rasulullah ni akan ditarik nyawa dia. Jadi Rasulullah ni dah tahu. Rasulullah pun cerita pada Fatimah, aku ni sedang ditarik nyawa kan. Jadi Fatimah pun menangislah bila tahu ayah dia dalam keadaan kesakitan menuju kematian kan. Dan tetapi Rasulullah pun bagi tahu lagi sekali lagi pada Fatimah, iaitu kamu adalah ahli keluarga Rasulullah yang pertama yang akan meninggal dunia, yang akan menyusuli Rasulullah selepas kewafatan ini. Bila Fatimah dengar kata-kata ayah dia macam tu, maka Fatimah pun tersenyum. Okey. Jadi pada ketika itu juga Rasulullah SAW meninggalkan satu pesanan kepada kita yang berulang kali, iaitu agar memelihara solat. Ketika hampir saat kewafatan Nabi Muhammad SAW, Abdul Rahman pun datang bertemu dengan Rasulullah dengan membawa kayu siwak. Jadi baginda kayu siwak ni kayu sugi tu lah kan. Zaman dulu kan tak ada berus gigi. Jadi kayu sugi tu kita panggil sebagai kayu untuk kita bersiwak, untuk membersihkan gigi. Okey. Jadi baginda pun memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Jadi ketika itu baginda berada di pangkuan Aisyah dan selepas bersiwak tu Rasulullah pun berada dekat pangkuan Aisyah, dan ketika itu sejurus selepas bersiwak tu, bersugi tu, kemudian wafatlah Rasulullah SAW. Pada ketika itu Rasulullah berusia 63 tahun. Okey. Jadi bagaimanakah reaksi para sahabat bila dengar terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad SAW? Jadi pada hari 12 Rabiul Awal tu, suasana di Madinah ni diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi Muhammad tersebar. Rasa macam sedih sangat kan bila kita tahu kan manusia yang paling kita cintai telah meninggal dunia. Rasulullah kot. Rasulullah ni kedudukannya lebih tinggi daripada ibu kita, daripada ayah kita. Sedangkan kalau mak kita meninggal dunia pun kita rasa sangat sedih. Apatah lagi Rasulullah SAW. Bila penduduk Madinah ketika itu, bila para sahabat ketika itu mendengar bahawasanya Rasulullah meninggal dunia, telah wafat, maka suasana ketika itu di Madinah adalah dalam keadaan yang sangat berduka cita. Dan apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalam rumah Aisyah tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Dan ketika itulah Abu Bakar melihat sendiri jenazah Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun menangis kesedihan. Sebab macam kita tahu, Abu Bakar ni merupakan sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah kan. Dia tengok jenazah sahabat dia telah meninggal dunia, jenazah Rasulullah telah meninggal dunia, maka Abu Bakar ni pun berasa sangat sedih. Lalu Abu Bakar pun mencium wajah Rasulullah dan Abu Bakar pun keluarlah daripada rumah tu mengesahkan berita kematian Rasulullah. Maksudnya Abu Bakar bagi tahu bahawasanya Rasulullah betul-betul dah meninggal dunia lah, bukan sekadar berita palsu. Jadi Abu Bakar pun menenangkan seorang lagi sahabat, iaitu Umar Al-Khattab, yang kelihatan sangat terperanjat. Itu antara salah seorang sahabat Nabi yang terkesanlah dengan berita kewafatan Abu Bakar, kewafatan Rasulullah. Dan Umar ni dalam keadaan yang susah nak percaya kan. Jadi Abu Bakar pun keluar, dia pun bagi ucapan lah kepada kaum muslimin ketika itu. Okay, kemudian Abu Bakar pun berucap kepada kaum muslimin ketika itu,
Iaitu baginda mengatakan bahawasanya barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup. Abu Bakar memberikan gambaran bahawasanya hakikat Islam yang sebenar adalah kita ni hanyalah menyembah Allah yang kekal abadi, bukan kita sembah Nabi Muhammad. Jadi walau bagaimanapun keadaannya, kita kena berusaha untuk menerima kenyataan, berusaha untuk redha di atas kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas tu Abu Bakar pun membaca ayat daripada surah Al-Imran ayat ke-144 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. أفأي مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Maksudnya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maksudnya, Muhammad ni sama macam rasul-rasul yang lain. Macam kita tahu, sebelum-sebelum ni ada beberapa orang rasul. Iaitu apa persamaannya? Hanyalah seorang manusia. Dan rasul-rasul sebelum ni pun telah meninggal dunia, telah wafat. Dan selepas itulah Rasulullah pun sama meninggal dunia. Bahkan kita sendiri pun akan meninggal dunia, kan? Jadi dalam ayat ni disebut kalau kita ni menyembah Islam ni hanya kerana Rasulullah semata-mata, kan? Adakah bila Rasulullah tu wafat, kita ni akan kembali murtad? Maksudnya kembali menyembah berhala. Kalau kita ni jenis menyembah Islam, menganut agama Islam hanyalah kerana Rasulullah semata-mata, bila Rasulullah meninggal dunia, kita pun kembali kepada menyembah berhala, maka disebutkan dalam ayat ini, perkara itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah tak akan rugi apa-apa. Kita lah yang rugi, kan? Kerana kita mensyirikkan Allah. Jadi, kita kena memperbetulkan niat kita, iaitu kita menganut agama Islam hanyalah kerana Allah semata-mata, kerana Allah itu Maha hidup kekal abadi. Okay. Jadi saya rasa setakat itu sahajalah sejarah, iaitu sirah berkaitan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran dia apa? Pengajarannya yang pertamanya keimanan para sahabat ni terhadap Allah ni maha kekal lah. Contohnya kita tengok pada Abu Bakar. Abu Bakar ni walaupun selepas Rasulullah SAW wafat, beliau masih teguh dengan pendirian Islam, masih lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga dengan kita lah. Okay. Dan juga yang kedua, kita hendaklah sentiasa berpegang teguh lah dengan agama Islam, iaitu dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa yang kita nak buat, yang pertama kita kena tengok, benda ni selari tak dengan Al-Quran, selari tak dengan Sunnah, selari tak dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Jadi apa-apa yang kita kena buat, kita kenalah merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah, iaitu hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pegangan hidup. Jadi setakat itu sahaja penerangan Ustazah berkaitan dengan kisah kewafatan Rasulullah SAW. Semoga daripada kisah ini kita akan bertambah kecintaan kepada Rasulullah SAW, bertambah kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menyedari sebuah hakikat bahawasanya kita semua akan meninggal dunia. Dan satu saat nanti kita akan bertemu dengan Allah dan juga Rasulnya bila di dalam syurga nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.